Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sari Jikan, pemilik Family Agrotani Kampung Sungai Jambi Darat, Berengit Batu Pak Johor. Terima kasih kerana beliau telah menerima kedatangan saya bersama-sama dengan pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Kampung Sungai Jambi JPKK, merangkap Ketua Kampung Sungai Jambi, Dr. Abdul Rahim Sobri, dan saya salah seorang ahli jawatankuasanya. Jadi pertama sekali saya ingin bertanya beberapa soalan kepada Cikgu Sari. Cikgu Sari merupakan salah seorang pelopor agrotani di Batu Pahat dan di Johor, dan di Rengit ni saya rasa dia orang yang pertama. Jadi Cikgu Sari, soalan saya pertama, bagaimana Cikgu Sari mendapat idea untuk mengadakan ataupun membuat projek Family Agrotani? Terima kasih kepada Tuan Haji Buang Kardi bin Dol Manan selaku Wali Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Kampung dalam melaksanakan satu lawatan ke rumah saya. Saya selaku pengasas bagi Family Agrotani juga mengucapkan terima kasih kepada Tok Abdul Rahim bin Sobri selaku pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Kampung, merangkap Ketua Kampung Sungai Jambi Darat, Berengit Batu Pak Johor. Jadi dalam kesempatan ini tadi saya cuba nak menjawablah soalan daripada Tuan Haji. Macam mana tercetusnya idea ni adalah sebenarnya bermula di sekolah. Apabila saya mendidik pelajar untuk pelajar bercocok tanam di sekolah dalam mata pelajaran pertanian, pelajar menghadapi masalah penyiraman. Mereka terhad dengan waktu jadual di sekolah. Jadi idea itu tercetus sekiranya kalau saya buat teknik Nutriport ini, kaedah penyiraman dapat diminimumkan. Jadi pelajar boleh meninggalkan waktu menyiram itu, digantikan dengan kaedah Nutriport ini yang memang bekalan airnya mencukupi. Jadi pelajar boleh menjalani PDPC seperti biasa. Sebenarnya kaedah penanaman secara Nutriport ini merupakan satu kaedah penanaman pertanian bandar, yang mana dia tidak memerlukan kawasan yang luas, dia tidak memerlukan tanah, dan dia sangat mudah. Jadi saya sebagai guru, saya cuba sebarkan perkara ini di luar melalui peluang yang diberi oleh Pejabat Pertanian Daerah Batu Pahat, Pejabat Pendidikan Batu Pahat JPN, untuk membantu saya mengadakan pameran karnival berkaitan dengan pertanian bandar. Dan setakat ini saya dah membuat 32 jenis tanaman sayuran yang menggunakan kaedah Nutriport, dan alhamdulillah benda ni berjaya. Dan kita yakin bahawa tanaman yang kita tanam tu yang pasti tidak ada racun serangga. Saya seronok di sini sebab cikgu katakan tadi bahawa tanaman ni dia tak ada bahan kimia, racun kimia tak ada. Seterusnya saya tujukan soalan kepada Tok Ketua Kampung saya, Tok Rahim Sabri. Jadi Tok Rahim, apa pandangan Tok tentang industri ataupun projek Cikgu Sari ini, iaitu Family Agrotani, pada masa ini dan masa akan datang lah. Sila Tok. Okey, terima kasih kepada Cikgu Buang. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Saya Abdul Rahim bin Sobri, Ketua Kampung Sungai Jambi, Berengit Batu Pak Johor. Jadi untuk soalan Cikgu Buang tadi, untuk harapan kita lah penduduk kampung, nampaknya di sini di Jambi ni hanya satu-satunya Family Agrotani yang mula menceburi dalam projek penanaman sayur-sayuran secara Nutriport pertanian bandar. Pertanian bandar. Jadi menggunakan pasu dan di bawahnya ada air. Jadi untuk apa? Kita tak perlu menyiram setiap hari lah. Jadi untuk ni kita nampak Cikgu Sari orang yang pertama membuat projek ni di dalam kampung Sungai Jambi, dan nampaknya begitu berjaya. Jadi harapan kita untuk penduduk-penduduk Jambi yang ada akan cuba buatlah seperti yang Cikgu Sari buat sekarang ni.
dan mungkin kita boleh gunakan untuk sendiri. Jika ada lebihan nanti kita boleh pasarkan di tempat lain, jadi pendapatan sampingan bagi penduduk kampung Sungai Jambi. Terima kasih Tuan Rahim. Betul kata Tuan Rahim tadi, kita dapat gunakan hasil tanaman Cik Usairi ini untuk kegunaan kita, dan saya secara peribadi hampir setahun saya telah memakan sayuran terutamanya terung. Orang isteri saya dia tanam terung melalui sistem ni. Samping tu ada bendi, lada. Lada memang mewah lah. Cikgu saya cerita sikit pasal pemprosesan baja ni. Sebenarnya baja yang saya peroleh itu baja yang saya bancur menggunakan rumusan yang telah diperkenalkan oleh kawan saya, iaitu daripada Jabatan Pertanian Air Hitam, yang mengatakan penggunaan baja EB ni sebenarnya tak ada masalah. Bila kucing minum air baja ni, dia tak ada masalah, dia tak mati, Tak mudarat. dia tak memudaratkan. Dan siraman baja EB tu yang saya siram ke atas pokok, dan pokok tak melecur, tak ada masalah. Dan dari segi bahan-bahan lain, 100% tanaman saya Nutriport ni gunakan medium sabut. Bahan-bahan lain yang saya boleh sediakan adalah tanah campuran, sekam padi bakar, dan apa-apa keperluan dalam Nutriport ni saya ada. Termasuk juga set-set Nutriport ni. Jadi pengguna mudahlah nak dapatkan bekalan daripada ya, betul. Penduduk daripada kampung-kampung lain pun dia sudah mula dapatkan. Jiran-jiran, maksudnya penduduk kampung ni dah mula mengenali. Terima kasih. Jadi para penonton sekalian, tadi telah menceritakan tentang sistem Nutriport. Jadi kita tengok sebentar lagi bagaimana proses Nutriport ni. Jadi kita sama-sama tengok. Kaedah Nutriport ni sebenarnya dia ada gunakan set pasu atas, set pasu bawah, dan dia ada sumbu kat dalam. Sumbu itu adalah untuk penyerapan air baja daripada bawah. Ini adalah set Nutriport yang saya tanam 4 bulan yang lalu untuk pokok kunyit. Di mana set pasu atas ini untuk menampung pokok kunyit dan juga medium, dan di bawahnya ni ada sumbu. Sumbu ni adalah untuk membantu penyerapan air baja daripada pasu bahagian bawah. Ini konsepnya, penyerapannya dia macam pelita lah. Dia menyerap air baja gunakan sumbu yang ada. Jadi apabila kita menyiram air daripada atas, medium di atas ni akan lembab. Dia dapat air baja daripada siraman. Air yang berlebihan itu bertakung di bawah. Dan sumbu tadi fungsinya adalah untuk penyerapan air baja semula ke atas. Proses itu berterusan. Jadi bekalan air, nutrien memang sentiasa cukup. Kalau kita tanam dalam polybag, siram air lebihan, buang. Siram lagi air lebihan, buang. Nutriport tidak. Nutriport air lebihan akan takung bawah. Sekiranya hujan, air berlebihan akan keluar daripada lubang ni. Tapi nyamuk tak masuk tu. Nyamuk pening, pusing keliling mana lubang nak masuk. Tak jumpa lubang. Tak jumpa lubang. Tapi bila hujan, air berlebihan dia akan keluar daripada lubang overflow air tadi ni. Berapa banyak boleh tanam satu? Ini satu ni 20. 20 pokok 20 pokok. Dia macam rumah flat lah, dia meninggi. 20 pokok. Jangka masa untuk kutip hasil antara 3 hingga 4 bulan. 3-4 bulan 3-4 bulan. Dan ini keledek orang. Ini berapa bulan ni macam ni? Ini baru sebulan. Baru sebulan Baru sebulan. Nak sampai ke 4 bulan tak nampak kantong. Dah pernah dah. Kalau kita tengok tanaman keledek kantong ni, di atasnya ada kobis bermakna tanaman ni tanaman 2 in 1. 2 dalam 1. Jimat, dapat keledek, dapat kobis Ni kalau banyak ni alhamdulillah lah. Tapi asal sampingan daripada ruang atas terbiar kosong, kita manfaatkan dengan pokok ni, kobis. Sebab jangka masa untuk kobis dan juga keledek ni dia lebih kurang. Keledek 3 bulan hingga 4 bulan, kobis 3 bulan. Jadi masa tu memang sesuai lah. Dia tak ada chemical. Tak ada. Ini tak ada chemical. Saya tak ada guna chemical. Ya. Tapi biasa tu pun orang makan mentah. Ini lagi lah. Dia macam salad tu. Saya je Arnab dah ada makanan. Ada kura-kura. Boleh ada tak? Tadi saya ada soalan yang terakhir. Tadi cikgu saya sebutkan bimbingan dari Jabatan Pertanian Negeri Johor, Cawangan Batu Pahat. Jadi selain daripada Jabatan Pertanian, ada tak bimbingan dari agensi kerajaan yang lain?
Baik, terima kasih Tuan Haji. Setakat ni yang membimbing saya secara on call adalah Jabatan Pertanian Batu Pahat. Jadi itu satu-satunya Jabatan Pertanian, itu pun bimbingan daripada sekolah saya bawa ke rumah dengan harapan Jabatan Pertanian dapat membantu saya. Baru ni saya dapat terima panggilan daripada Jabatan Pertanian Batu Pahat. Dia cuba membantu family agrotani untuk mendapatkan MyGap, sijil MyGap. Maksud sijil MyGap itu adalah sijil pertanian amalan baik tanpa penggunaan racun serangga. Terima kasih. Jadi pada Tuan Rahim, kita nampak family agrotani Cikgu Saidi ni dia mempunyai prospek yang sangat bagus di masa depan. Dan Yang Berhormat Tuan Haji Ayub Haji Jamil, Ahli Dewan Undangan Negeri Rengit, pernah melawat beberapa kali di sini. Jadi kita harap Tok akan berhubung dengan YB untuk cubalah mendapatkan apa bantuan yang sesuai lah, ya, untuk memajukan lagi projek Cikgu Saidi ini masa akan datang. Terima kasih Tuan Haji. Untuk bantuan-bantuan kami bagi pihak Ketua Kampung, Jabatan Kuasa selalu berusaha untuk dapatkan bantuan-bantuan dari kerajaan dan sebagainya. Jadi untuk projek family agro ni mungkin permohonan dah dibuat tapi belum dapat lagi jawapan. Oleh kerana memandangkan kami dalam keadaan PPP, mungkin pihak kerajaan masih menumpukan pada pandemik ni. Itulah, mudah-mudahan kita akan dapatlah bantuan-bantuan daripada YB, Jabatan Pertanian atau agensi-agensi lain yang itulah kita cuba berusaha untuk dapatkan bantuan ataupun modal tersebut. Terima kasih Tuan Rahim. Kepada Cikgu Sari, saya ada satu saranan. Tadi Cikgu Sari cerita tentang 32 tanaman sayuran dan saya rasa sudah berjaya. Jadi apa kata di masa akan datang saya sarankan Cikgu membuat semayan benih buah-buahan. Pokok buah-buahan jenis hybrid seperti rambutan, pelbagai jenis manggis, dan mungkin durian juga. Sebab sekarang ni kalau kita beli di luar sana harganya sangatlah mahal, ya. Itu harapan saya lah. Jadi saya sekali mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sari yang sudi menerima kedatangan kami dari JP KK Sungai Jambi. Terima kasih. Selamat maju jaya. Okey, terima kasih Tok. Terima kasih.